صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركتي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. الحديث الثامن والعشرون. Hadis yang ke-28. في أخلاقه صلى الله عليه وسلم مع الخدم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين فما أعلمه قال لي قط هلا فعلت كذا وكذا ولا عاب علي شيئا قط. Daripada sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala, kata sana Anas, khadamtu Nabiy sallallahu alaihi wasallam 9 sinina. Aku berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 9 tahun. Fama a'lamuhu qala li qattu. Aku tidak pernah mendengar sama sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Halla fa'alta kada." Kenapa kamu lakukan ini? Wala 'aba 'alayya syai'an. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah langsung mengaibkan aku dengan sesuatu apapun.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari ini kita masuk kepada satu bab, iaitu akhlak Nabi SAW dengan khadam. Khadam ni iaitu orang yang berkhidmat tanpa mengambil upah. Itu khadam. Sementara kalau seseorang itu berkhidmat dengan orang dan dia mengambil upah, maka itu kebiasaannya disebut dengan orang gaji. Tapi khadam ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu orang yang berkhidmat tanpa upah. Di sana ada segolongan para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum yang disebut dengan golongan Ahlus Suffah. Golongan Ahlus Suffah ni mereka tinggal di serambi Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini kerja mereka ialah beriktikaf di dalam Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti Masjid Nabi ialah masjid yang diimarahkan. Masjid kita hanya orang mengimarahkannya pada setiap waktu sembahyang 5 waktu. Waktu lain orang pi masjid kosong, tidak ada pengimarahan. Masjid Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sepanjang masa, detik dan ketika ada orang di dalamnya. Paling kurang mereka yang duduk dalam Masjid Nabi, sekalipun mereka tidak bersembahyang, baca Al-Quran, berzikrullah dan sebagainya, tapi mereka beriktikaf. Maksudnya sepanjang masa, detik dan ketika ada pengimarahan. Mereka ni makan kalau Nabi makan. Kalau Nabi tak makan, mereka tak makan. Begitulah orang yang mengkhidmati orang. Jadi makan mereka apa yang Tuan makan. Bahkan di sana ada contoh yang terbaik untuk diikuti oleh kita. Sebagai contoh, Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Ada orang yang dia makan lain, orang gajinya makan lain. Satu masa saya tahu ada satu keluarga, mereka orang kaya. Waktu tu saya menyewa rumah mereka. Di belakang rumah mereka saya duduk. Tapi itulah yang paling baik yang ada ketika tu yang dapat kami sewa. Nak pergi rumah saya belakang tu kena lintas acak mereka dulu. Sallallahu Muhammad. Rumah tu malam-malam Ustazah takut pergi bilik air, saya berlubang sana berlubang sini. Tapi alhamdulillah selama duduk di situ selamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu duduk rumah tu kitab banyak, tapi tak ada rak. Sebab tak ada duit lagi nak beli rak, jadi kitab tu tak susun macam rak lah, bertindan-tindan. Orang kaya ni dia ada orang gaji kerja dengan dia. Dan kami tahu selepas dia cerita Sallallahu Alaihi Muhammad, dia hadkan masa orang gaji ni boleh duduk di dapur, masuk dapur. Paling lewat masa di dapur pukul 11. Lebih daripada tu tak boleh turun dapur lah.
Kalau dapat air, hang tunggulah sampai pagi esok barulah hang boleh minum. Jadi saya harap Allah ampunkanlah dosa tuan rumah ni. Tuan bayangkanlah, bila kawan tu dapat air, tak boleh turun minum air. Itu bukan akhlak yang dianjurkan oleh Nabi kepada kita. Abu Darda ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau tak salah ingat, dia lah. Hari itu dia pakai baju merah. Jadi ahlu khidmah dia pun pakai baju merah. Hari itu pakai baju hijau, hijau semua. Sebab dia, sekalipun dia tuan, dia tak mau terbeza dia dengan orang yang hijau dengan dia. Hari itu apa yang dia makan, semua mereka makan. Dan tak ada perbezaan pun di antara dia dan khadam-khadam dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini Sayyidina Anas yang berkhidmat dengan Nabi selama 9 tahun. Nabi mai ke Madinah, di Madinah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di awal-awal hari Nabi datang ke Madinah, dia sudah berkhidmat kepada Rasulullah melalui ibunya Ummu Sulaim yang bawa dia berjumpa dengan Nabi. Kata mak dia, ya Rasulullah, ni anak saya nak bagi duduk dengan Rasulullah. Suruhlah apa dia, apa segala, ini anak saya wakafkan untuk Rasulullah. Itu makna mak dia bagi duduk dengan Nabi, berkhidmat dengan Nabi, wakafkan untuk Nabi. Di mana hebatnya Ummu Sulaim ni? Sebab dia mewakafkan anaknya untuk Islam. Apa keperluan Nabi? Nabi suruhlah dia buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa yang Nabi nak suruh, Nabi suruhlah dia buat. Itulah kerja dia. Dan tidak ada peruntukan gaji yang Nabi gajikan dia. Dia duduk dengan Nabi, Nabi makan, dia makan seperti mana golongan Al-Suffah juga. Dan Nabi SAW banyak masa tidak ada benda yang Nabi boleh makan. Seperti mana yang diriwayatkan daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dapur Nabi tu kadang-kadang sebulan tak berasap sebab tak ada apa nak makan. Maka Anas pun hidup macam itulah, macam Nabi kita hidup. Satu hari dalam tengah duduk lapar tu, ada orang buat main susu, semangkuk susu, dan orang bagi kepada Sayyidina Anas. Nah, hang bagi kat Rasulullah. Bila dia ambil, hak orang bagi tu, susu semangkuk tu, dia harap selagi aku bawa pergi kat Rasulullah, akulah yang minum dulu. Tengok-tengok, bismillahirrahmanirrahim, dia bagi-bagi kat Rasulullah. Nabi kata, pergi panggil tu, hak duduk di masjid tu, 70 orang tu, hak lepa nak, hak Nabi makan lepa makan, hak Nabi tak makan lepa tak makan tu, panggil lepa mai. Kata sana anak, main puak tu habis, tak ada nak lagi. Dia pun pergi panggil masalah Sayyidina Muhammad. Sayyidina Anas pun pegang mangkuk susu tu, Nabi tak bagi seorang-seorang. Dia pun ikut Rasulullah. Pasal apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka pada ketika itu, maka diberikanlah semua orang makan. Semua orang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini bukan Sayyidina Anas. Siapa yang sama? Abu Hurairah. Ini cerita Abu Hurairah.
Jadi Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, masalah Sayyidina Muhammad bila dia bagi pada setiap orang minum, dan setiap orang itu minum sampai puas. Selagi tak puas, lagi tu lepas duk minum. Akhir sekali, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sampai habis waktu minum, susu masih tak kurang. Maka Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu langsung bawa susu ni akhirnya kepada Rasulullah. Dia serah dekat Nabi, Nabi kata hang ni. Sayyidina Abu Hurairah minum macam mereka juga sampai puas. Sampai dia kata, sampai kau perasa sampai susu ni sudah pun penuh di jari-jari aku. Mana habis susu dah memenuhi diri aku. Bila mana aku dah puas, aku tengok susu tak kurang lagi. Maka ketika itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Abu Hurairah bagi kepada Rasulullah. Rasulullah minum dan Nabi lah yang menghabisi. Habis dengan Rasulullah. Ni cerita orang-orang yang pernah jadi khadam Rasulullah. Sayyidina Anas, Sayyidina Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud. Mereka yang berkhidmat dengan Nabi ni, mereka tak ada kerja apa. Sayyidina Abu Bakar, sahabat yang utama, dia ada kerja dia. Dia menega. Sayyidina Osman menega. Jadi mereka yang menega ni tujuannya mereka nak support perjuangan Rasulullah. Ada yang kerja di ladang, ada yang buat kebun dan sebagainya. Jadi semua tu untuk Islam juga. Cuma macam Sayyidina Anas ni, mereka ni tak kerja. Kerja dia apa? Duduk dengan Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kecuali kalau Nabi duduk dalam rumah. Kalau Nabi duduk dalam rumah, penceritaan, perkhabaran hak Nabi buat itu disampaikan pula daripada isteri-isteri Rasulullah, seperti Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tapi kalau luar daripada rumah depa ni, maka Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ialah seorang sahabat Nabi yang berkhidmat dengan Nabi tak kira masa. Sampai Nabi sayang kat dia, sehingga sayang Nabi itu menuturkan Nabi mendoakan keberkatan untuk Anas, umurnya, harta bendanya, anaknya. Sehingga Anas ni umur sampai 125 tahun umur dia. Sebab Nabi doa. Harta benda kaya. Waktu duduk dengan Rasulullah, kerja dengan Nabi, miskin macam Nabi. Selepas Nabi wafat, dia jadi sahabat yang kaya, harta bendanya banyak. Tapi kelebihan orang alim, para ulama, hartanya banyak sebab mereka support pelajar. Macam orang mengaji di Syam, di Syria. Tutup guru tak ada miskin. Sebab tu saya kata orang ni kalau nak kaya, dia kena mengaji. Seperti mana dalam sebuah hadis, satu orang tu dengan adik dia, dua beradik ni, abang mengaji, abang kerja, adik mengaji. Sampailah soalan saya, abang ni kata, adik hang ni duk makan ni, hang kerjalah dengan aku macam aku. Akhir Nabi dengar, Nabi kata, la'allaka turzaqu bihi, mungkin hang dapat rezeki sebab adik hang, sebab duduk mengaji. Sebab tu ibu-ibu, ayah-ayah support anak mengaji ialah asbab kemurahan rezeki. Jangan takut. Anak nak mengaji, bismillahirrahmanirrahim, bismillah tawakkaltu ala Allah, support. Jadi sebab kita mendapat rezeki dengan sebab anak kita yang mengaji, yang kita sara mereka mengaji. Jadi subhanallah,
Sebab itu di antara orang yang hidupnya senang ialah orang yang sara orang-orang mengaji agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Sayyidina Anas ni sahabat yang kaya. Lepas Nabi wafat, harta benda banyak. Tapi begitulah, harta yang baik duduk pada orang yang baik. Nabi sebut ni'mal malu salih lirrajuli salih. Sebaik-baik harta duduk pada orang yang baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau di Syria orang mengaji senang sebab tok guru sarah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi begitulah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, hartanya banyak. Di samping hartanya banyak, anak dia pun ramai. 125 orang. Tak salah bini dia berapa. Tapi sudah pasti nikah 4 kahwin 4. Nikah 4 kahwin 4 pula. Nikah 4 cerai 4 kahwin pula. Jadi sampai anak dia 125 orang semua. Jadi untung dan betul siapa-siapa yang anak ramai tapi guna untuk orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dia khidmat dengan Rasulullah sampai umurnya 20 tahun. Nabi wafat, bayangkan dia hidup lepas tu berapa puluh tahun sampai nak sampai umur 125 tu. Berapa puluh tahun? 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 90 tahun. Bayangkan betapa ramai anak murid dia, betapa ramai orang mendapat ilmu daripada dia. Menjelang umur 125 tu rambut dah putih, janggut dah putih, semua putih. Sedangkan waktu duduk dengan Nabi, lepas Nabi wafat, dia baru berumur 20 tahun. Panjang masa dia. Sayyidina Anas ni tak mengenal dengan Nabi. Nabi tak musafir dengan Nabi, Nabi musafir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mengkhidmati Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara yang orang tak buat, iaitu menemani Nabi ketika Nabi qada hajat. Dalam musafir, bila kafilah berhenti, Nabi nak qada hajat, dia yang bawa ayak. Sampai datang mana Nabi kita nak qada hajat, Nabi datang ni. Nabi qada hajat, dia menghadap ke orang. Dia backup Rasulullah. Selesai Nabi kita qada hajat, Nabi bagi isyarat, dia pun suayak. Selesai daripada Nabi kita bersuci, soalan Sayyidina Muhammad, dia beralih tengok, sikit kesan pun tak ada. Semuanya telah ditelan oleh bumi. Dia yang nak bayarkan. Tu Nabi nak kata macam mana tu? Tu yang katakan Rasulullah ni, basharun la kal bashar walakin yaqutun bainal hajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi manusia, bukan seperti manusia, tapi Nabi ialah permata di celahan-celahan batu. Mana ada orang macam Rasulullah? Selesai qada hajat, hilang, ditelan bumi. Sayyidina Anas kata tak ada, aku tengok. Jadi dia menyaksikan semuanya dengan mata kepalanya, bukti-bukti kebesaran Allah yang ada pada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan dia di antara yang paling banyak ilmunya, sebab paling banyak tidak berenggang dengan Rasulullah. Sebab itu banyak hadis-hadis Anas bin Malikin, Anas bin Malikin. Sebab banyak ilmu yang dia riwayatkan. Tapi ada sahabat Nabi yang rapat dengan Nabi, tapi ilmunya tak banyak sampai pada kita. Seperti Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni sama-sama dengan Nabi. Lain daripada kerja, semua masa dengan Nabi.
Kalau boleh kita kata apa kerja dia? Duduk dengan Nabi. Itulah kerja dia. Tapi tak banyak hadis yang sampai pada kita. Sebabnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Sayyidina Abu Bakar mati terlalu awal. Dia sempat hidup lepas Nabi kita wafat hanya 2 tahun setengah saja. Menyebabkan ilmu yang banyak tak sempat diturunkan pada orang lain. Orang tak sempat ambil. Jadi tak banyak hadis daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sedangkan Sayyidina Abu Bakar ialah sahabat Nabi yang paling alim sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dalam berkhidmat pada Rasulullah, dia kata tak pernah Nabi kata macam ni. Pasal apa hamba macam ni? Dan tak pernah pula Nabi kata pasal apa hang tak buat macam ni. Tak pernah kata pasal apa hang buat macam ni. Tak pernah kata pasal apa hang tak buat macam ni. Tu akhlak Nabi yang sangat tinggi. Kita boleh faham melalui akhlak para ahli ulama. Para ulama ni mereka bukan, mereka pertama mereka tak mahu menyusah orang, dan mereka nak buat sendiri. Sebab mereka bukan siapa-siapa dengan orang lain pun. Contoh Syekh Fahmi Zamzam almarhum, dia baik dia nak buat sendiri, tak kira orang buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kecuali kalau betul nak murid dia. Kalau orang tak payah, saya buat sendiri. Itu ketinggian akhlak. Kalau nak murid dia, kalau dia iktiraf tu nak murid dia, tak apa, khidmat dengan dia. Tapi kalau orang dia masih belum kata anak murid dia, tak payah, dia buat dia. Itu dia mencontohi akhlak Rasulullah. Dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Anas ni memang mak ada bagi duduk dengan Rasulullah. Jadi apa-apa keperluan Nabi, Nabi suruh dia lah. Tapi dalam perkara yang Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam perkara yang dia berkhidmat ni, selalu sepanjang masa sampai dia riwayatkan, Nabi tak pernah kata siapa hang buat macam ni, ataupun Nabi kata siapa hang tak buat macam ni. Tak pernah. Sebabnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebab orang mengkhidmati kita itu ialah bonus. Kerja ni kita lah buat sendiri. Tapi kalau ada orang yang nak khidmat, tu ialah satu bonus. Sebenarnya kerja kita lah tu, faham tak? Tapi orang nak tolong buat, tak apalah. Jadi tak perlu bertikai lah pasal apa buat macam ni, pasal apa tak buat macam ni, tak perlulah. Sebab kerja kita patut kita buat, tapi orang tolong buat, bonus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi mendapat ilmu ialah melalui khidmat. Bagi anak-anak murid, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, biasakan diri berkhidmat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab bila mana kita tanya kepada tutup guru kita, para ulama kita, macam mana mereka dapat ilmu, jawapan yang mereka sentiasa bagi ialah khidmat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Khidmat ni pula kata tok guru saya, dia kena tok guru tahu. Ada satu orang kawan pada tok guru saya, waktu dia pondok-pondok, lepas selalu khidmat tok guru. Zaman dulu orang masak pakai kayu api. Hari cuti, hari Sabtu, rehat ni, pakai masuk hutan, pergi cari kayu api. Orang balik seberkas. Dia lepas susun elok, dia bawa rumah Tok Guru Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang tu cerita Patih Keroh dulu, kawan dia bawa balik seberkas kayu daripada kebun ni, daripada hutan. Dia cari tempat dia nak berjatuh.
Kayu api tu dia cari zinc. Orang lain berjatuh atas tanah, dia berjatuh atas zinc. Melayu perang tunggu siapa dia? Oh, mak lah. Tahu dia khidmat. Ni nama Tuan Guru ni khidmat saya. Jadi subhanallah, kalau Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala khidmatnya pegang kasut Rasulullah. Kasut Nabi tu dia tukang pegang. Kasut Nabi tak ada orang siapa, tak ada seorang yang khidmat tang kasut. Tang kasut tu dia. Sampai kasut ni dia punya sayang dekat kasut Rasulullah sampai dia serlum sampai ke bau ni, sampai kena dada dia. Tak tahu dia besar mana. Soalan, tapi memang dia kecil. Ibnu Mas'ud ni dia orang pendek. Dia orang tak tinggi. Waktu dia papah Nabi dalam perang Uhud, dia pendek, Nabi tinggi. Dia usaha nak papah Nabi, dia jalan jinjat supaya nak bagi Nabi selesa. Dan Nabi hargai dia. Satu hari dia duduk, Nabi dengan para sahabat, tiba-tiba melintas Ibnu Mas'ud. Para sahabat Nabi ni mereka pakai jubah tak labur. Nabi sendiri jubah Nabi nisfu saqaihi, separuh betih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lintas Ibnu Mas'ud. Bila dia lintas, pakat dia gelak kat dia sebab tengok kaki dia. Kaki dia kecil, kurui, kaki kecil. Gelak lah lepas dia tengok dia. Nabi kata hampa gelak kat dia. Hampa tahu tak, harga kaki dia lebih besar daripada harga bukit Uhud pada sisi Allah. Itu ahli syurga. Dia habis para sahabat, kami kaki elok pun tak macam kaki dia. Jadi Ibnu Mas'ud dia khidmat dengan Nabi ialah jaga kasut Nabi. Sampai dia selum sampai ke dada, dia kata, "Ish, aku sayang kat Nabi sungguhnya. Aku sayang dia cinta pada Rasulullah. Kalaulah aku boleh, aku nak pemasukkan kasut aku dalam dada aku." Tak tahu nak cerita kasihnya kepada Rasulullah. Ya subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Maka kalau kita berasa yang kita buatlah khidmat pada Rasulullah, kita akan rasa bahagia. Dulu waktu mana kami duduk di Darul Hadis dulu, kita duduk di Kampung Peluru ni, salah Sayyidina Muhammad. Darul Hadis baru nak diri di Bukit Tok Keling, Kampung Tok Keling. Waktu tu bila nak mengajar di Darul Hadis Tok Keling tu, yang halu khidmahnya ustazah. Pelajar tak kerti khidmat lagi, ustazah. Jadi bila ustazah ni khidmat, kata isu ustazah empat tikar, jawapan semua ustazah khidmat pada Rasulullah, merasa berkhidmat kepada Rasulullah. Jadi bila mana kita rasa kita berkhidmat pada Rasulullah, jadi kita sedang menjejak jejak mulia yang pernah dibuat oleh generasi sahabat. Tuan-tuan main sini, tuan-tuan vacuum ke, ampak kapet ke, apa segala, masak ke, ingat khidmat pada Rasulullah. Sebab kerja kita membangunkan agama. Kalau kerja kita membangunkan agama, sapu sampah pun Tuhan kira sebagai mengkhidmati Rasulullah. Ada satu orang tua. Orang tua ni, kalau tak salah ingat saya, dia mati pada hari Jumaat. Dan peluh, muka dia peluh. Lepas tu orang tanya isteri dia, Salah Sayyidina Muhammad, Tok Wan ni kerja apa? Mati hari Jumaat, peluh pula. Tu tanda mati syahid. Kata bini dia, nak kata kerja apa?
Tapi dia tahulah suami dia ni. Dulu kan orang suka, dulu ni orang dah buat ceramah. Tok Wan ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Habis ceramah, dia tak pernah balik awal. Orang dengar ceramah tak habis lagi, lepas keluar balik lah. Ingat dulu. Pasal apa? Takut tak pergi jam. Ceramah tak habis lagi. Selalunya time Ustaz Fadil tu, tengah Ustaz Fadil cakap tu, ketika tu orang mula orang, sedangkan ceramah Ustaz Fadil tu yang paling best di hujung. Siapa yang tinggal ceramah dia, rugi. Ustaz Fadil ni dia ceramah enjin diesel. Pelan. Mentang orang nak derah tu. Oh, bila sampai derah, dia tunjuk macam tu. Oh, tu hebat ah. Kemuncak orang nak tunggu tu, tapi orang tak kerti, tengah ceramah balik. Tok Wan ni masalah sana. Dia tak balik selagi mana tak habis ceramah. Bahkan orang balik, dia tak balik lagi. Dia buat apa? Dia himpun surat-surat habak yang orang duduk tu, dia himpun. Dia bukan bakar, sebab orang tak bagi bakar. Dia himpun. Pada dia pernah bercerita pada suami, pada isteri dia, dia ceramah tak pandai, semua tak pandai, dia ngaji pun tak tinggi, tapi hak tu jihad dia. Hak tu dia dengan Tuhan, orang pun tak kisah dia. Orang balik tak balik, himpun sampah. Tapi oleh kerana ni perjuangan Islam, sapu sampah, himpun sampah pun Tuhan kira jihad. Mati pada hari Jumaat. Masya Allah. Jadi tuan-tuan, subhanallah, kalau kita khidmat untuk agama, soalan Sayyidina Muhammad, tak perlu ada masa. Hari ni saya contoh, kita kata saya setiap malam saya keluar mengajar, tapi malam ni tak keluar, malam ni dengan keluarga. Tak ada istilah tu. Saya daripada semula mengajar umur 26 sampai hari ni, saya tak pernah kata tidak kepada orang nak panggil ceramah. Dan saya tak kisah pun orang bagi tak bagi. Tak bagi pun tak apa, tak bagi pun tak apa, sebab saya rasa saya khidmat. Jadi subhanallah, kalau khidmat tak perlu balasan, itu khidmat. Tapi yang kita peroleh daripada khidmat itu sangat besar. Kalau anak-anak pelajar lepas khidmat pada tok guru mereka akan sampai pada masa mereka akan mimpi minum susu, insya-Allah. Tapi kalau mengaji ada tujuan lain, nak periksa, nak kerja, tak ada istilah kita. Khidmat ni kerana Allah, mengaji kerana Allah. Tuan-tuan main mengaji, tuan-tuan khidmat. Bukan siapa bagi duit kat tuan-tuan pun kan? Tak ada siapa bagi kah? Mau keluar duit sendiri lagi ada. Mau keluar duit lagi ada. Ni mengaji tujuan apa? Khidmat. Khidmat pada agama. Tolong memakmurkan majlis ilmu. Memberi seri pada majlis ilmu. Khidmat. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka setiap para sahabat Nabi yang khidmat pada Rasulullah, akhirnya mereka menjadi ulama besar. Ibnu Mas'ud, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah. Jadi semua mereka ni menjadi kibar as-sahabah. Waktu mereka jadi tok guru, kita tak terbayang waktu mereka jadi murid. Kita dah melihat mereka jadi tok guru. Kita tak melihat ketika mereka murid. Khidmat sepanjang masa, menyampaikan ilmu pengetahuan, memberi manfaat pada orang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Sayyidina Anas betul-betul dia meriwayatkan, dia kata sepanjang aku duduk khidmat dengan Nabi 10 tahun, tak pernah sama sekali tersebut. Fama a'lamuhu qala li qattu, sama sekali, mai dengan qattu, sama sekali aku tak pernah dengar Nabi kata kat aku, awak tak buat macam ni. Tak ada.
Dan Nabi SAW tidak pernah mengaibkan aku sikit pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila kata manusia, mesti ada kekurangan, mesti ada kelemahan. Tentulah dalam banyak-banyak kerja dia buat dengan Nabi, ada beberapa perkara yang Nabi pandang khidmatnya terkurang, tapi Nabi tahan. Nabi tak kata. Itu akhlak mulia Rasulullah. Suatu kita, kalau kita boleh tahan perkataan, jangan keluar sehingga menyinggung perasaan orang, kita berakhlak tersebut. Mana mungkin senang khidmat tak ada yang kita kata sempurna lah. Tak ada lah. Sebab yang sempurna hanyalah Allah. Dan apa kata? Nabi tak mudah nak memperlekeh kerja orang, bahkan Nabi menghargai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh macam muslimat belakang sebagai para isteri, dalam hati khidmat. Kalau suami bagi 10,000 sebulan dah, yang penting boleh makan, hari-hari ada, pakai, kalau abang beli ada, tak ada, kalau abang tak bagi minta. Macam tu je lah kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi pasal apa? Disayangi. Sebab telah pun dihargai. Kita buat bukan sempurna pun, tapi hati kita nak berkhidmat pada suami. Bukan dia nak dia bagi kat kita berapa ribu, berapa ratus bulan, tak. Itu macam orang perempuan. Mungkin orang perempuan ni sebelum kahwin duk fikir dah kot, macam mana lah nak masak siang malam pagi petang ni. Mak suruh masak pun jenuh bergagah masak. Ni nak masak dekat suami macam mana ni. Lepas kahwin, Tuhan buh dalam hati perasaan nak berkhidmat. Kalau kita seorang, tak masalah. Masalah bila dah berdua ni, pagi kena masak, tengah hari kena masak, malam kena masak. Dulu kita basuh baju kita seorang, lah kita basuh baju dua orang. Dulu kita sikat baju kita seorang, lah kita sikat baju dua orang. Tuhan bagi kepada isteri yang tulus, mulus hati daripada awal nak khidmat ni, Tuhan bagi kemudahan berkhidmat. Dalam duk berkhidmat tu, masalah Sayyidina Muhammad, tentulah kita tak dapat memberi yang terbaik, tapi ada para suami, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang buat tak kisah je, tak apa, tak apa. Balik-balik rumah, masalah Sayyidina Muhammad, macam rumah ditinggalkan. Biasalah, kita keluar kerja, suami keluar kerja, bila balik sama-sama letih. Lepas tu kita tidur dululah. Lagi bangkit baru makan nasi, masak nasi. Dua hak bak masak saja, tak kira lagi hak longgokkan kain, hak tak buh dalam mesin lagi. Suami pergi ambil buh dalam mesin. Waktu mana saya nak kahwin dulu, kami kahwin di Mesir, Syekh Zarah Syekh Nuruddin minta nasihat. Apa Syekh nak kata kat saya? Saya ingat sampai hari ini. Dia kata, bila mana kita kahwin, kita menerima orang yang tidak sempurna, kata dia. Dan dia pula menerima kita yang tak sempurna juga. Berarti saling sempurna menyempurnakan. Ingat sampai hari ini. Sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang seseorang tu, bila dia nak mengahwini seseorang, dia anggap kawan tu terus sangat ideal, serba sempurna. Tengok-tengok kurang sana, kurang sini. Hak dia kurang, kita boleh buat. Kita lah yang buat, menyempurnakan.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dulu waktu mula-mula kahwin, yang setrika baju saya ustazah. Waktu tu anak-anak kecil-kecil. Waktu anak tidur, semua dia bangkit pukul 11, dia setrika baju. Lama-lama lepas tu setahun, 2 tahun, banyak tahun, tengok-tengok baju saya jelas dah jadi 2. Dulu 1 jadi 2 lah, 2. Bila 2 saya tak seronok lah. Pasal bila kita mengajar, di antara keyakinan diri kita keluar rumah dengan penampilan. Pasal apa? Jadi 2 lah. Mata tak apa nampak lah. Maka saya kata apa lah, dan ni hantar kita sika. Tu maknanya nampak macam mana kemampuan tak ada dah. Dulu mata cerah, semua boleh satu. Bila batal, bila dah pitua, jadi 2 lah. Tak payah reka lah, tak payah reka dah lah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu kita sempurna menyempurnakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada setengah orang, bini bukan nak bagi tawak pun gulai tu, lupa buh garam, buh gulai dalam nasi, tawak hebiak, bangkit tuan-tuan, sepak habis tu, puh sepak pada muka, tak buh garam kan. Bukan kawan tu tak mau buh, lupa. Masalah tak kalau dia ambil bekas garam tu main buh, masalah tak? Tak masalah pun. Tapi oleh kerana tak ikut macam mana Rasulullah, habis. Kesian kat bini dia. Jadi subhanallah, dan mana-mana yang dengar kuliah pagi ni, perempuan ni nak bagi lepas semangat kena puji. Amboi, hei, restoran kalah ni, hotel lagi kalah. Dia tanya balik, betul ke abang? Betul. Sungguh ke abang? Sungguh. Bang melawak ni, sungguh. Esok masak lagi. Ada seorang kawan saya meninggal lah. Segi hari hidupnya romantik nampak, tapi bini ni habaq dekat ustazah. Allah lah ustazah, tak pernah puji, tak syok lah. Lepas tu bisik, entah pujilah bini nama, tak puji langsung, baru dia puji. Jadi pasal apa orang perempuan kena puji? Sebab menambahkan amal soleh dia. Macam budak-budak juga lah, bila dia sembahyang, amboi, kecil-kecil pandang mayang lah ni, agak-agak payang pula. Bagi salam tu bangkit bayang lagi. Pasal apa? Sebab dipuji. Untuk budak-budak, untuk para isteri kena puji. Orang lain jangan merosakkan orang tu. Dia tengah bayang duha, Pak Long tu, kita buat prank, duduk dekat-dekat dia, wajib mayang. Aku tengok dia semayang, hati sungguh lah, duha tak tinggal malah. Dia duduk semayang, duduk dengar. Kira-kiranya nak Assalamualaikum tu dah doa dah bangkit dah, bayang pula. Betul-betul. Orang lain tak boleh. Orang lain tak boleh. Tapi anak-anak kena, isteri kena. Saya ni, waktu dulu saya teringat, tok saya, dua-dua tok belah mak, tok belah ayah. Ayah saya, dia punya amai ilmu. Kalau nak semayang mesti kena bang. Bukan semayang di surau di masjid pun, semayang di rumah tu mesti kena bang. Kalau balik rumah tu nak semayang asar, kena bang dulu. Dia tak boleh tinggal lah tu. Sebelum kami besar, dia bang sendiri. Lepas kami besar, sikit kecil lah kami bang, saya dengan adik-adik. Bila bang di rumah tok ni, amboi tok, amboi sedap sungguh lah. Suara cucu tok kembang jubok tak tahu nak apa. Makan jack. Lepas tu bila saya balik rumah tok tak ada, tak semangat. Tu atas tangga. Kalau tok ada sampai bang terus, tak tahu waktu apa tau.
Ada sekali tuk tak balik lagi, tuk tak ada. Duk di tangga. Rumah rumah bawah rumah atas saja. Tengok tuk balik bang atas tangga tu. Tuk langsung puji. Amboi sedap sungguh. Daripada situ saya jadi orang yang suka bang. Jadi kalau kawan-kawan duduk dengan saya, tahulah, daripada kami duduk di lorong Kelang Papan, duduk Sarawak Najah tu, sampai di Mesir, saya duduk kerja bang tu sebab tu yang jack dulu ni. Lepas tu ada kali lain pula, tu apalah ayah ni pula, ayah ambil buat rumah tepi rumah ayah tu untuk dia boleh tengok mak ayah dia hari-hari. Pukul 11 setengah ni tuk masak nasi, siap dah. Pergi rumah tu, sebelum makan nasi, bang dulu. Bang dulu. Bang dengar apa orang mana-mana halau tu. Apa bang tu? Anak cikgu dah ambil bang lah. Tu budak-budak memang kena jack supaya dia semangat, dia beramal. Isteri-isteri kena puji supaya mereka akan lagi semangat nak berbakti pada suami. Sahadat Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, itulah akhlak Rasulullah. Sepanjang Nabi kita duduk dengan Sayyidina Anas, tak pernah Nabi kita mengaibkan Sayyidina Anas, tak pernah. Jadi itulah kehebatan akhlak Nabi yang sangat mulia. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نور قلوبنا بهدايتك، اللهم نور قلوبنا بهدايتك، اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك.